Yang kedua, iaitu yang tipu-tipu ni tak payah duk main lah. Mengaku jadi ni. Semalam kena dekat-dekat pilihan raya kan. Malam jumpa Rasulullah. Dia suruh hampa pangkah tu. Aku pun tak mau nak habaq lah. Nabi tak kira habaq, tapi kalau tak cerita rasa macam khianat pula, sembunyi ilmu pula. Tapi lagu tu kan Nabi suruh hampa pilih aku, pandai-pandai. Assalamualaikum. Kena calon tu pula mimpi. Tak apa, hang mimpi jumpa Rasulullah. Semalam Allah Ta'ala habaq. Kalau hampa tak pilih aku, gempa bumi, tsunami. Demam ya. Ni hokman mengajak cerita mimpi ni, halau keluar masjid bang. Cakap ngajak mimpi saya boleh. Malam mimpi lagu ni. Malam ni mimpi Rasulullah sebelum balik lagi suar 50. Jumpa tang kelisa saya nak. Rasulullah, saya jumpa Rasulullah lah. 3 kali ceramah BMW. Apa mengarut? Ada orang ustaz ni. Lembak. Ketiga, sebab apa orang kita ni dia percaya dengan rasul-rasul, nabi-nabi ni? Salah satu faktor yang besar yang saya tengok adalah apabila orang yang nak jadi rasul atau yang nak jadi apa dia ni, nak jadi tokoh ni, dia dua cara. Dia mesti ada 2 cara. Pertama, dia hebat dalam berkata-kata. Pasal itu Nabi sebutlah hadis Bukhari, inna minal bayan sihrun. Kata-kata ni sihir. Dia boleh ceramah pam, dia boleh mengelabui mata manusia. Penting tuan-tuan, penyampaian ni kita jangan main. Penyampaian ni, kalau tak penting penyampaian ni, Musa tak minta Allah Ta'ala lantik Harun. Musa gagak. Musa ni dia gagak. Allah bagi dia gagak. Dia minta kat apa? Dia minta dekat Allah supaya lantik Harun. Harun ni pandai sikit bercakap. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang bercakap ini sesuatu yang batil boleh bertukar menjadi hak dengan ucapan manusia. Yang haram boleh jadi halal dengan ucapan manusia. Itu kadang-kadang kita tengok pemimpin-pemimpin ni kebanyakannya pandai berkata-kata. Dia boleh menipu. Kan? Dia kata bini hang ni ada penyakit ni. Ada hok duk tunggu kat bini hang. Tu lah Tok Guru. Aku boleh nampak. Hang memang tak boleh nampak lah pasal hang anak murid. Itu nak buat macam mana? Ish. Nak cakap payah cik. Lagu mana nak buat? Kena bagi lena dengan aku semalam. Yang kau nak pilih lena dengan dia, tak pilih lena orang lain. Lepas tu bila lena dengan aku, hantu dia jadi segan dengan aku. Dia pergi. Semua ni kadang-kadang bohong ya. Cakap ya pandai. Tapi ada juga yang tak cakap pandai. Tapi dia menggunakan sihir. Seperti dia boleh buat benda-benda ajaib. Dia boleh buat bagi keluar air ke, keluar hujan ke. Dia boleh buat tunjuk benda-benda pelik lah. Kita ni bila tengok benda-benda pelik, kita percaya. Kan? Tuan-tuan, kalau belajar sirah dengan lebih dalam, saya nak ambil sikit masa tuan-tuan. Belajar sirah dengan lebih dalam. Nabi-nabi lain, Allah Ta'ala, dia utuskan Nabi itu untuk kaum tu ya. Misalnya Nabi Musa, untuk kaum Bani Israel. Sebab itu, bila Allah utuskan Nabi Muhammad, dia lain sikit dengan Nabi-Nabi lain. Lain tang mana? Ni saya nak ajak tuan. Nabi lain, Allah bagi macam-macam mukjizat pelik. Contoh kita ambil Nabi Musa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa lah. Nabi Musa boleh belah laut. Turun makanan daripada langit. Boleh tukar tongkat jadi ulang. Dia boleh buat macam-macam benda pelik. Sebab dia hanya untuk umat Bani Israel. Tapi Nabi kita, dia tak boleh buat benda-benda tu. Pasal apa? Pasal dia untuk seluruh
manusia. Ini juga dalil tak ada dah Nabi. Tuan-tuan bayangkan kalau Nabi Muhammad dia boleh buat benda-benda pelik, orang cabak dia buat benda pelik, orang cabak dia buat benda pelik. Tahu siapa nak letih? Yang nak letih ni kita. Pasal apa? Saya ni orang cabak kita. Kita tak boleh nak buat. Kalau betul ajaran ustaz, bagi kipas jadi ekon. Dok dulu Bani Israel dia cabak Musa jadi. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah, turun manna wassalwa. Sebab tu saya nak tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan balik buka surah Al-Isra ayat ke-90. Sebab dalam Islam, kalau kawan tu boleh buat benda pelik, benda ajaib, boleh tukar emas jadi perak, boleh perak jadi emas, boleh tukar muda jadi tua, boleh tukar, buat benda pelik, itu bukan tanda dia betul. Pasal Nabi pun tak boleh buat. Mari kita tengok. Saya nak baca tuan-tuan. Biar kita lebih lewat sikit tak apa-apa ni. Datuk Seri Mai mesti ada makannya. Okey. Tengok tuan-tuan. Ini Nabi. Nabi ni dia fikir long term, untuk jangka panjang. Orang kafir musyrikin cabak Nabi. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Tu dia. Kalau betul hang Nabi. Cik ni cabaran ni. Kan lagu hang tuah. Kalau betul engkau anak jantan, turun ke bawah. Tapi dia naik atas. Tak boleh pakai pada Nabi. Okey. Cerita balik. Cabaran orang kafir. Orang kafir. Kalau betul hang Nabi, utusan Allah, hang bagi terbit mata ayak tang padang pasir. Tu dia. Kalau boleh terbit mata ayak tengah padang pasir, kami beriman lah ni juga. Nabi boleh buat tuan-tuan. Tuan-tuan fikir kalau Nabi ni nak buat boleh tak? Dia nak buat boleh tak? Boleh lah, dia Nabi. Tapi macam apa dia tak buat? Sebab dalam Islam, betulkah salah bukan terbit ayat pun tanah. Betulkah salah Quran dan sunnah. Kita nak tahu kawan tu betulkah salah, bukan dia boleh. Tuan-tuan nak tahu saya ajaran betul tak betul? Tuan-tuan keluar lagi ada nasi lemak. Keluar ada sungguh. Betul ustaz ni. Macam ustaz-ustaz lah duduk dakwah kan. Saya ni taklah kamat sangat. Orang biasa-biasa ya. Tapi siapa-siapa yang minum ayak saya semua cerdik. Orang cabak Nabi. Cabak lagi. Apa lagi? Mari kita tengok. Ayat ni sedap. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Kalau betul hang Nabi, kalau betul hang Rasul, kalau hang nak suruh kami beriman, hang mesti jadikan kebun anggur, kebun kurma, dan celah-celah kebun ada sungai. Tuan-tuan bayangkan padang pasir nak bagi buat kebun kurma, celah-celah tu ada ayat. Depa cabar lagi. Tak apalah kalau tak boleh buat tu. Au ni tengok cabaran punya. Kita nak kata biadab pun biadab. Dia kata apa? Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisaba. Kalau betul hang Nabi, kalau betul hang Rasul, kalau betul lah ajaran hang betul, bagi langit timpa kami. Cerdik tak? Orang minta lah KFC ke McDonald, dia minta kalau betul engkau Rasul, timpakan kami langit berkeping-keping kisara. Kalau hang Nabi mesti hang boleh buat. Kalau hang tak boleh buat, hang burung. Itu maksud dia apa? Depa minta lagi. Yang ni memang cukup biadab. Au ta'ti Allah, au ta'ti billahi wa malaikati qabila. Kalau betul engkau Rasul, kalau betul ajaran engkau, bukmai Allah dengan malaikat duduk tercongkoh depan kami depan. Tu dia minta tu. Kalau betul engkau Rasul, kalau betul ajaran engkau,
Allah dengan malaikat mai duduk dua-dua atas ni. Depa minta lagi, au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama, ataupun kau buat rumah daripada berlian. Minta ataupun tak apalah kalau hang tak boleh buat hak lain-lain. Kalau betul hang Rasul, terbang pergi naik ke langit. Dan kami takkan percaya. Dalam Quran kata kami takkan percaya hang naik ke langit, takutlah hang balik rumah hang kan hang kata hang naik ke langit. Kami tak percaya. Melainkan hang buat turun satu kitab kami nak baca. Dia percabak Nabi. Nabi tuan-tuan bukan kata naik ke langit buat turun kitab. Naik ke langit buat turun apa pun boleh. Bukan kata buat turun langit berkepui-kepui, buat keban terus pun boleh. Tapi apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi cantik tuan-tuan. Quran kata apa? Qul Muhammad, jawab. Jawab. Ni bukan nuju 4 belalang. Jawab. Jawab. Allah kata jawab. Nak jawab apa? Jawab macam aku ajar. Subhana Rabbi, Maha suci Allah. Hal kuntu illa basharan rasula. Maha suci Allah, aku tak boleh buat. Aku adalah bashar, manusia, rasul. Aku bukan Tuhan. Tapi kalau dia minta boleh tak? Tapi sebab Nabi tak buat. Sebab dalam Islam kebenaran, kebatilan bukan diukur kepada keajaiban, tapi diukur pada dalil, hujah. Takut-takut saya ni geng-geng Arkam ke, geng-geng Kahak ke, kami ni betul. Betul lagu mana? Tengok. Ni kata Abu Ya buat jadi 100. Macam mana depa kata Abu Ya ni sesat? Tengok terror dia boleh tukar duit. Depa hok kata betul pun tak boleh tukar duit. Macam mana depa kata Tok Bomo tu sesat? 3 kali dia bagi nombor, 3 naik. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, ahli sunnah wal jamaah prinsip dan ajaran sesat ini tidak akan boleh dihapuskan dan akan sentiasa ada kalau ada 2 sifat ni dalam masyarakat kita. Tuan-tuan perhati elok-elok, kalau masih ada 2 sifat ini dalam masyarakat kita, ajaran sesat yang mengaku Rasul, mengaku Tuhan, mengaku dapat wahyu, mengaku jumpa Nabi, mengaku bawa syariat baru, tak akan habis kalau dalam masyarakat kita ada 2 perangai. Yang pertama apa? Mereka tak boleh nak ubah bahawa tidak ada manusia yang tak boleh disoal dan tak boleh nak dipetikan melainkan Rasulullah. Tapi kalau ada dalam masyarakat kita ta'assub, taqlidul a'ma, blind imitation, ikut, kita tak akan boleh hapuskan ajaran sesat. Yang kedua, kalau ada dalam masyarakat kita sifat ingin mudah dan cepat, ajaran sesat tak boleh dihapuskan. Selama mana ada perasaan nak syokkat masuk syurga, tak mau susah-susah, tak mau payah-payah, selama tu kalau ada dalam masyarakat kita perangai tak mau payah, tak mau susah nak masuk syurga, duk kira nak senang, duk kira nak shortcut, duk kira nak push laju pahala, kira duk push express pahala, ajaran sesat tak akan berakhir di Malaysia dan dunia ini. Sebab apa? Kesemua ajaran sesat mai ajak benda mudah, tak ada lagi benda payah. Semayang 5 waktu, tak ada lagi ajaran sesat mai ajak semayang tu 10, tak ada. Asal 5 mai ajak 1 ada. Semayang ni maknanya 1, semayang ni maknanya 2, semayang ni tak gaduh, niat saja. Tak nak dengar lagi ajaran sesat yang mai kata hempa tahu tak semayang maknanya 20. Baru nak ikut dengar-dengar kena 20, baik tak sesat pun tak apa. Hok betul pun tak larat buat. Tapi kalau kita hok 5 pun balok lihat, memang kata kawan tu kata, ni Nabi habaq kata sebenarnya subuh ya.
Betul ajaran, memang betul dah hang seronok. Tetapi Allah Ta'ala tuan-tuan tengok akibat kepada mereka-mereka yang bersikap atau mengaku menjadi Rasul, membawa akidah. Tidak ada yang selamat di dunia ini. Kesemuanya Allah tunjuk Mirza Ghulam Ahmad, laknatullah alaih, Dajjal ini yang keluar di Pakistan. Dia tuan-tuan mati lan jamban. Depa mungkin tak mengaku, berkata dah mati dah kati, mati di Subang Medical Center. Biar nak kata apa, kami tak kisah, kami kira ahli sunnah. Mati lan jamban, sakit kolera taun, mabuk candu. Pimai-pimai ciurik-birik tak berhenti, duduk lan jamban mati lan tu. Nabi mati lan jamban. Kedua, tengok ayah pin. Ayah pin. Tengok ayah pin. Herak mulut dah. Tak tahu pergi mana. Tu tak sedang lagi tak tahu. Abu Ya. Bukanlah semua orang stroke tu ajaran sesat. Kawan kita, ni awak kawan kita stroke. Oh, pi dah. Ajaran apa dia bawa? Dah. Tapi kita nak tunjuk tuan. Abu Ya, Abu Ya. Apa yang jadi pada dia? Kahar. Apa yang jadi pada dia? Bukan kita nak kata semua orang yang bawa ajaran sesat mesti mati dalam keadaan hina. Dah. Tetapi kita boleh tengok tuan-tuan. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah. Saya sebut ceramah saya ni mungkin merewang kata, ceramah kata. Tapi saya ada sebut dalam ceramah ini beberapa prinsip yang kalau tuan-tuan dapat tangkap dan tuan-tuan clear, mai pi ajaran apa pun. Ajaran yang menjanjikan syurga, menjanjikan neraka, juga ajaran sesat. Betul tak? Syurga neraka milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ada prinsip dalam pengajian ini. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi bagi ruang dan peluang kita menjelaskan isu akidah. Dan sebelum itu saya nak maklumkan sedikit kelas Ulil Fadil Doktor, sahabat kita, guru juga guru saya ni, Fadil Doktor Fadlan Muhammad Uthman. Beliau datang ke Perlis, ada kuliah-kuliah beliau. Kuliah saya dah umum kan, di SMS tu tuan-tuan dapat lah. Kalau yang tak dapat tu tunggu Jibril di Habang. Okay, kuliah Maghrib. Kuliah Maghrib hari Sabtu 14 April. Imam Mahdi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Pasal saya dapat laporan ada satu orang ustaz daripada Kedah. Dia main mengajak di Perlis, dia kata Imam Mahdi tak penting. Mai tak mai Imam Mahdi ni tak penting. Oh, ini karut. Ini karut besar. Yang bawa pahaman Imam Mahdi tak penting ni dipelopori oleh satu orang nama Jamaluddin Al-Afghani. Depa kononnya hujah depa Imam Mahdi ni tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Dan dia kata mai tak mai Imam Mahdi tak penting. Mana boleh tak penting? Imam Mahdi ni usul. Sekejap dia kata, tu dia tanda Ustaz Mat tak betul. Allah cekak mulut dia. Dia boleh buat macam-macam. Kita sekat mulut ke, tergolek ke apa, hang tak boleh buat main Quran sunnah, hang tak betul ya. Imam Mahdi usul pokok. Hadis-hadis Imam Mahdi ni mutawatir maknawi, tak boleh tolak. Ada pula mai tak penting, percaya tak percaya tak penting. Ini bukan akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah, Imam Mahdi memang wujud, disifatkan oleh Nabi daripada keturunan apa? Daripada keturunan Al-Hasan. Bagaimana rupa dia, akan bawa apa, akan buat apa, tolong Nabi Isa. Buat apa Nabi cerita teruk-teruk kalau tak penting? Ini ada da'iyah ni, da'iyah yang mengatakan Imam Mahdi tak penting. Imam Mahdi ni hadis dia tak kuat, hadis dia kuat. Hadis dia sabit, mutawatir, maknawi. Walaupun tak ada dalam Bukhari dan Muslim, tapi lah hadis-hadis yang cukup banyak diriwayatkan secara makna. Panjang cerita, tapi Imam Mahdi ni usul kita. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil kesempatan esok dia main di Masjid Tun Abdul Razak hari Sabtu, bukan esok, lusa, di Masjid Tun Abdul Razak Apoh. Tuan-tuan boleh pi. Saya pun ada kuliah malam tu juga. Tak apa, pi mana-mana tak apa, jangan pi pasal malam ya. Jadi kita harap isu-isu akidah ini dapat tempat di hati kita. Kita mungkin boleh fikirkan, kita ajak kerajaan negeri buat jom akidah, buat pesta.
buat pameran ajaran-ajaran sesat, tunjuk muka-muka depa ni hak sesat ni. Mungkin kita boleh fikirkan benda itu bersama. Mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan dan semangat tuan-tuan mempertahankan negeri ini dan negara ini daripada anasir yang boleh merosakkan akidah, membawa kita ke neraka, akan mendapat pertolongan Allah. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dia akan menetapkan tapak-tapak kaki kamu di atas agama ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Saya serah balik pada pihak pengurusan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.